Masjid Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan masa dan menentukan hari, minggu dan bulan seterusnya tahun. Dan besok kita akan mula masuk bulan Rajab. Dan pada bulan Rajab ini dikaitkan dengan istiwa Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita memperingati peristiwa yang besar dalam sejarah atau sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang memperingatkan kita dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak peristiwa yang telah pun berlaku. Bukan setakat peristiwa Isra', tetapi peristiwa-peristiwa yang lain. Sepanjang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap detik yang berlalu itu adalah merupakan sejarah yang telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dalam kuliah pada malam ini saya tidak akan menyentuh tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sekadar saya memperingatkan diri saya dan tuan-tuan muslim dan muslimat bahawa kita mula memasuki bulan Rajab besok. Selepas Rajab kita akan bertemu dengan bulan Sya'ban, yang akhirnya mempertemukan kita dengan izin Allah dengan bulan Ramadan. Dalam rekod ataupun apa yang disebut oleh para alim ulama', 2 bulan 3 bulan sebelum Ramadan, para alim ulama' kita dulu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Dan kita pun sudah semakin hampir dengan Ramadan. Semoga Allah memanjangkan, melanjutkan usia kita, umur kita, untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Semuanya adalah dengan doa dan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, perbincangan kita pada malam ini lebih kepada bagaimana kita ingin mempertingkatkan iman kita, memperkuatkan iman kita. Kenapa tajuk ini saya pilih untuk kita bincang pada malam ini? Tidak lain dan tidak bukan kerana persoalan iman ini persoalan yang cukup besar. Dalam kehidupan kita yang setiap hari kita melalui 24 jam sehari semalam, apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita ada kaitan dengan iman. Dan iman itu suatu yang tidak boleh dinilai. Dan kita sungguh bertuah dan sewajib yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah telah memilih kita menjadi orang-orang yang beriman. Keseluruhan kehidupan kita orang beriman ini semuanya adalah kebaikan, keberkatan. Dan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Cukup heran urusan orang mukmin ini, termasuk juga mukminah. Semua apa yang dilakukan adalah baik. Rekod orang mukmin ini adalah baik. Semuanya adalah baik. Suatu penilaian, suatu pengiktirafan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita orang yang beriman. Seterusnya kepada mereka yang beriman sampai hari kiamat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis tadi sebagai sambungan, in asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Kebaikan itu tersimpul dalam kehidupan orang mukmin yang bersyukur apabila diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila diberi ujian oleh Allah, maka dia bersabar. Dalam kehidupan kita tidak boleh lepas, tidak boleh lari daripada bersabar. Kita tak boleh lari daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan sekalian, dalam persoalan harian kita menghadapi hari-hari yang berlalu, dalam isu-isu semasa yang selalu kita lalui setiap hari.
Ujian paling besar adalah ujian tentang keimanan kita. Ujian terhadap keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh paling mudah tuan-tuan. Dalam sehari dua ni, isu hudud. Isu hudud kembali hangat. Dan perkembangan mutaakhir dalam masa sehari dua ni menampakkan tanda-tanda positif. Tok Guru pun rasa lenen sehari dua ni. Nampak petanda-petanda yang baik daripada sebahagian pemimpin negara yang nampaknya memberi sokongan. Walaupun kita sedia maklum reaksi mantan Perdana Menteri kita masih lagi tidak berubah, tetapi kebanyakan nampaknya menunjukkan sesuatu yang agak baik, dan kita harapkan bahawa pelaksanaan hukum hudud ini terlaksana khususnya di negeri Kelantan kita dan kemudiannya di seluruh Malaysia. Dan kita melihat bahawa dia adalah suatu ujian keimanan. Nak terima ke tak nak terima hukum Allah, itu ujian keimanan sebenarnya. Yang melahirkan atau menghasilkan selepas daripada itu adalah isu hukum, implikasi hukum. Itu satu contoh bahawa iman itu suatu yang cukup berharga dan iman kita itu diuji. Kadang-kadang iman itu tak tahan ujian. Kerana orang yang beriman itu kurang mendapat ilmu ataupun kurang mempunyai ilmu, pengetahuan dalam bidang agama, maka dia menjadi mangsa kepada ujian. Jadi tuan-tuan sekalian, bagaimana cara kita nak menguatkan iman kita? Iman kita ni kalau dia lemah, memang dia cukup bermasalah. Ada dua tiga hari lepas seorang yang bermasalah jumpa hamba, dia tanya, Ustaz, saya ni tak tahu nak kata lah, dia kata keadaan saya semakin teruk, dan dia tanya saya apakah tanda-tanda seorang nak mati ataupun hampir mati. Mati dia berasa nak mati, ni orang dah berumur lah sekitar 60 lebih. Dia rasa dia banyak buat kesalahan dalam hidup, dan dia rasa bahawa kemungkinan Allah Subhanahu Wa Taala menguji dia dengan ujian tak sihat, rasa serabut dan sebagainya, kerana kesilapan yang dilakukan, dosa-dosa yang dilakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sebegini, apa suntikan yang paling besar yang perlu kita bagi pada dia? Tentunya suntikan iman. Suntikan iman. Kena cocok, kena bagi pada dia sesuatu yang dapat memperkuatkan atau mengukuhkan iman dia, mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, supaya persepsi dia, tanggapan dia kepada Allah itu tanggapan, sangkaan yang baik, dan jangan dia berfikir secara tak baik atau secara buruk terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di samping doa-doa yang kita bagi supaya dia lebih kuat dalam hidup ini, doa-doa yang mengaitkan dia dengan keagungan dan kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Antara ucapan dan doa untuk menguatkan iman, supaya kita boleh kekuatan iman kita dan menghadapi segala ujian dan cubaan dalam hidup. Itu tuan-tuan sekalian, dari antara cara yang disebut oleh para ulama kita untuk kita mendapat kekuatan iman. Pertama, kita dia letak sini, kita adalah mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah menetapkan iman kita, supaya iman kita ni dari sekarang, esok sampai bila-bila, untuk selama-lamanya adalah iman yang kuat, bahkan bertambah kuat dari semasa ke semasa. Dalam satu doa Nabi SAW, doa yang paling terkenal, yang popular, yang dibaca dan diamalkan oleh sebahagian besar di kalangan kita, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membalik bolak hati, tetapkanlah hati hamba ini di atas agamamu. Hati kita ni tuan-tuan sekalian, kalau dia tidak tetap di atas agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan menyeleweng, dia akan pergi ke lain.
Sebab itulah kita melihat sebahagian daripada mereka yang memilih ajaran yang sesat, ajaran yang salah, ajaran yang menyeleweng, atau mendapat ataupun memilih ideologi pemikiran yang salah, hati itu tak tetap di atas dasar agama. Hati itu tidak berada pada landasan agama. Agama yang membetulkan kehidupan kita dengan izin Allah dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hati ini tidak berada pada landasan agama, maka dia akan tersasar, dia akan terbabas. Kalau kereta terbabas, apa jadi tuan-tuan? Peristiwa kemalangan di akhir-akhir ini banyak berlaku. Kalau terbabas dalam landasan, apa berlaku? Bahaya, semuanya mengundang bahaya dan mengundang implikasi buruk. Apatah lagi sekiranya hati seseorang itu sudah tidak berada lagi pada landasan agama. Itu dia yang berlaku pada hari ini. Segala masalah yang berlaku, masalah sosial ke masalah apa atas dunia ini, kerana hati manusia tidak berada pada landasan agama. Dan arti kata tidak ikut ajaran agama. Dan arti kata tidak mengikut wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya muqallibal qulub ini satu doa, Tsabbit qalbi ala dini, yang hendaklah dibaca dan diamalkan oleh setiap kita pada setiap ketika. Yang kedua, cara untuk kita memperkuatkan iman kita. Sebab kita pada malam ini lebih fokus kepada masalah dalaman kita. Kekuatan kita yang kita cari bermula dari dalam, dari hati kita, dari keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kata ulama, ialah kesabaran dan juga sifat mujahadah, perjuangan yang berterusan. Kalau dalam hadis tadi yang bersebut apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesabaran sebagai sesuatu yang memberi kebaikan kepada kita orang beriman, di samping kesyukuran seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah pentingnya, begitulah pentingnya kesabaran dalam kita menguatkan iman kita. Seseorang insan, seseorang manusia, boleh jadi dia banyak berzikir pada Allah pada satu ketika, ataupun dia jaga solat, ataupun dia berdoa pada satu ketika, kuat amalan dia, buat amal-amal soleh. Tetapi sekiranya dia tidak sabar, maka dia akan buat amalan itu bukan sepanjang masa. Ketika rajin dia buat, ketika malas dia tinggalkan amalan-amalan itu. Dia tidak istiqamah. Dengan perkataan mudah, tidak ada istiqamah, tidak ada ketekunan untuk melakukan amalan secara berterusan. Jadi apabila dia malas, dia tidak ada kesabaran, maka iman dia akan menurun. Imannya berkurangan. Mengikut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu boleh bertambah dan iman boleh berkurang. Kita ni tuan-tuan bukan pada setiap masa rajin, ada masa kita kurang rajin. Ada masa kita jadi seorang pemalas. Skala tu kalau boleh kita letak, ada rajin, ada kurang rajin. Ada sampai peringkat kita, nauzubillah, peringkat seseorang itu malas untuk melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesabaran itu cukup penting dalam kita mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, dan di samping sifat mujahadah. Mujahadah ni kena bersungguhlah, kena berjuang untuk mempertahankan keimanan kita dan mempertingkatkan iman kita supaya iman ini selalu bertambah dan menjadi kuat. Yang ketiga, kata ulama, untuk memperkuatkan iman kita ialah mempelajari ilmu syarak, mempelajari ilmu agama. Ini perkara penting tuan-tuan. Perkara yang seringkali dilupakan oleh sebahagian kalangan masyarakat kita, itulah tumpuan untuk belajar agama ataupun ilmu yang berkaitan dengan syariat. Termasuk ilmu akidah lah, ilmu agama. Kerana sesungguhnya orang yang berilmu sajalah yang dapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang takutkan Allah di kalangan para hamba-Nya adalah para ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang yang tahu, orang yang alim,
yang mengetahui tentang perkara agama yang berkaitan dengan ilmu ma'rifatillah, mengenal Allah, dan segala hukum hakam terdapat dalam Al-Quran dan juga daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kunci, tuan-tuan, kunci kepada kekuatan seseorang. Kalau tidak ada kekuatan ini, habislah kita. Ilmu pula adalah berlandaskan kepada panduan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada hadis yang sahih, yang muktabar, jadi pegangi oleh para ulama dan juga ulama yang muktabar. Kerana itu dalam Islam kita tidak boleh menerima sebarang kepercayaan, sebarang berita yang tidak betul. Pengalaman hamba terlibat dengan pihak JAKIM, tak nak sebutlah nama siapa orangnya, tapi ada orang yang sanggup berfikiran yang tidak betul, yang gurunya dianggap sebagai seorang wali. Orang ni dia terlibat dengan ilmu tarikat, gurunya sebagai seorang wali, dan bagi dia wali ni sampai tahap taraf wali. Apabila seorang guru sampai ke tahap wali, maka dia boleh buat apa saja. Sampai dia boleh melakukan perbuatan yang menyalahi syariat, sampai boleh berzina, na'udzubillah. Kita tanya dia, ke zina tu haram? Memang syekh tahu zina tu haram, tetapi oleh kerana dia dah sampai peringkat wali. Oh, kalau lagu tu bakal minta jawatan wali lah belaka. Dah, pos wali lah. Dia boleh kata lagu tu. Orang yang ada ilmu, boleh baca kitab Arab, ada kemampuan dia sudut bahasa, belajar agama, tapi dia telah menerima fahaman yang tak betul itu. Bagi dia wali boleh buat apa saja. Kita kata mana boleh buat, wali ke tak wali ke, dia tertakluk kepada hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Dia kata tak, dia kata dia bukan buat, kita tanya dia kata dia bukan buat dengan sengaja. Wali dia tak buat dengan sengaja, itu alasan. Jadi tuan-tuan sekalian, kenapa jadi lagu tu? Kan tidak ada ilmu. Dan seorang pula yang terlibat dengan satu ajaran yang berkembang di negara kita, di Kelantan juga. Mungkin saya tak tahulah, di sebelah kawasan di Pasir Pekan di Wakar Baru ni ada ilmu ni. Dia panggil ilmu Ma'rifat Tok Kenali. Ilmu Ma'rifat Tok Kenali. Dan ramai orang tak tahu hakikat ilmu ini. Bila orang tengok nama Tok Kenali, orang akan terima lah. Sebab Tok Kenali ni memang orang hebat. Seorang yang dikatakan alim, orang zuhud, ya. Dan banyak perkara-perkara pelik berlaku kat atas diri dia, mengikut apa diceritakan. Tetapi ilmu Ma'rifat Tok Kenali ni dibawa oleh seorang yang katanya diambil daripada ayah dia. Yang ayah dia dikatakan mengambil ilmu Ma'rifat Tok Kenali ni daripada Tok Kenali. Suatu ayah dia urut Tok Kenali, sambil-sambil urut Tok Kenali tu dia dapat ilmu tu. Jadi orang bawa ilmu tu dipanggil Sya'ari bin Muhammad Yusuf. Pada bawa ilmu tu lah ni. Dan pernah JAKIM panggil dia. Betul hamba ada dalam majlis, dalam panel JAKIM, kita panggil dia untuk mendapat kepastian. Pihak JAKIM biasanya kalau ada masalah dia akan panggil mana-mana orang dia terlibat dan membawa ajaran-ajaran yang meragukan. Jadi nak beritahu kepada tuan-tuan, ilmu agama ni penting. Dia sebagai kekuatan iman dan benteng kita sebagai orang beriman untuk meletakkan kita pada landasan agama yang betul. Kalau tidak, habis. Walaupun penampilan tu mungkin nampak macam ustaz, macam orang hebat, tapi apabila tidak ada ilmu, maka itulah masalah dia. Dia mendakwa, dia buat, dan dia menyalin ataupun dia edit buku daripada ayah dia, buku tebal, dua buah buku, setiap buku satu batu, ada gambar Tok Kenali dan dijual di setengah tempat di Kelantan dan di luar Kelantan. Dalam buku ni banyak benda-benda yang menyalahi ajaran lah. Tetapi dia telah lama membawa ajaran ini
ke serata tempat. Dan pengikut dia pun agak ramai. Orang ikut pun sebab tidak ada ilmu agama ni, maka dia menjadi mangsa. Dalam pertemuan dengan pihak JAKIM, dia mengaku bahawa dia silap. Dia kata dia ni silap, minta maaf dan betulkan kesilapan saya. Tapi ajaran yang dia bawa tu terlalu banyak silap dia dan bukan mudah untuk diperbetulkan. Sebab ilmu makrifat ini bila dah terlalu sangat orang panggil banyak benda-benda di situ yang menyebabkan dia tersasar, maka nak baiki itu mungkin bukan mudah. Sebab tu saya nak sebut malam ni di Kelantan kita, sebab banyak benda ni berlaku bulan luasa, buku-buku dijual, setengah tempat tu dijual buku ini, dan ajaran ilmu makrifat tu kenali ni dalam perhatian pihak JAKIM. Seperti mana yang saya sebut tadi lah, JAKIM telah panggil pembawa ajaran ini. Kalau kita dengar cara dia mengajar, memang menarik cara dia mengajar. Tapi kalau kita berhati-hati, kita ada kekuatan ilmu, kita tidak mudah terpengaruh. Sebab sekarang ni ramai orang terpedaya, terpengaruh dengan apa yang dapat dilihat dalam internet melalui YouTube. Kuliah agama, hak baik pun ada, hak tak baik pun ada, semua ada dalam YouTube. Mungkin masa kita menghabiskan dalam siri kuliah setengah jam, ada orang boleh duduk depan YouTube setengah jam untuk mendengar apa-apa kuliah yang dia minati. Ada baik, ada tak baik. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, maksud ambonya ialah kekuatan ilmu agama. Waktu kita bimbang hari ini, ajaran sesat di Malaysia cukup hebat. Dia kata kita berapa banyak ajaran sesat. Tetapi ajaran ini dia berkembang secara senyap, secara rahsia. Pengikut-pengikut dia adalah orang yang kadang-kadang orang hebat, orang veteran, orang ada pangkat, pesara-pesara kerajaan dan sebagainya. Maka kekuatan ilmu cukup penting untuk kita memperkuatkan iman kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengajian ilmu agama cukup penting sekali. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Nabi kata, siapa yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan kebaikan untuk dia, Allah akan jadikan dia faqih, faham, mengerti dalam agama. Di agama ni bukan boleh dicari oleh seseorang mengikut kehendak hawa nafsu, tidak, dia ada cara dia, kaedah dia. Belajar agama ada kaedah, ada cara dia. Kalau silap cara, dia ada guru dia ada kitab. Dia tak boleh main-main gitu. Ada seorang pembawa ajaran, kita tanya dia, dari mana ilmu ni awak ambil? Saya dengar-dengar saja. Dengar daripada siapa? Dengar daripada orang. Sebut nama kitab tak ada sebut, tapi dia pembawa ajaran. Jadi tuan-tuan sekalian, penguasaan ilmu agama ni cukup penting pada kita untuk meletakkan kita pada landasan agama yang betul, yang jauh daripada sumber-sumber perkara yang meragukan. Kalau tuan-tuan tengok dalam perkembangan saya dua dia, bagi mereka yang selalu mengikuti ustaz-ustaz selebriti ataupun popular, ada timbul isu saya dua baru ni, isu telaga di Yaman. Telaga apa? Barahud. Jadi katakan di telaga itu tersimpan roh orang kafir. Manakala di telaga Zam-Zam itu ada roh orang mukmin. Manakala nak tahu orang itu Islam ataupun tidak, kedua-dua telaga ni boleh dijadikan kaedah ataupun cara untuk mengenal pasti roh seseorang itu Islam ke ataupun tidak, atau orang itu masuk neraka ke ataupun orang itu masuk syurga. Dan perkara ini telah pun diperbincangkan, dan cerita yang dibawa oleh ustaz-ustaz kita ini cerita yang tak boleh diterima lah, sebab menyalahi dari sudut hukum, dari segi akidah pun tidak benar lah ya. Mana boleh orang dah kita pergi ke telaga, kita minta, kita tanya telaga, penunggu telaga tu, orang ni Islam ataupun orang ni ke mana pergi, itu satu kepercayaan yang tidak benar. Di tuan-tuan sekalian, yang keempat untuk menguatkan iman kita ialah kita adalah ada suatu usaha
melakukan sesuatu amalan secara berjemaah, amalan-amalan yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita kerjakan secara berjemaah. Contoh paling mudah salat berjemaah seperti yang kita lakukan di masjid. Dalam majlis ilmu seperti ini, kita sama-sama berada dalam majlis ilmu untuk menguatkan iman kita. Kerana bersama kita para malaikat yang menaungi kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan kita dalam mengerjakan ibadat secara berjemaah, nanti insya-Allah kita akan masuk bulan Ramadan, menghidupkan Ramadan dalam salat tarawih, salat qiyam, iftar secara jama'i, berbuka puasa secara berjemaah, dan perkara-perkara lain yang dianjurkan oleh agama untuk kita lakukan secara bersama-sama, berjamaah. Itu boleh menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat kepada cara para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, para sahabat ni tak adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siang malam sahabat bersama Nabi. Dan mereka ini tidak hidup secara berseorangan. Mereka hidup secara berjemaah. Mereka memilih masa untuk mereka sama-sama berada dalam majlis zikir umpamanya. Sehingga disebut di kalangan mereka itu menyebut ta'al bina nu'min sa'ah. Marilah sama kita untuk kita menambahkan iman sekadar seketika. Yang mana perkataan itu selalu disebut oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum seperti Umar radhiyallahu anhu, Muaz bin Jabal, Abdullah bin Rawah dan lain-lain. Maksudnya untuk menguatkan iman ini, kita kena cari orang yang suka kepada perkara yang baik. Kawan-kawan dan sahabat yang suka kepada perkara yang baik, yang suka kepada perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beramal ibadat, maka kita akan mendapatkan nikmat dan kelazatan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ialah yang kelima, menguatkan iman dengan cara kita berfikir tentang kejadian Allah Subhanahu wa taala. Kejadian langit dan bumi. Perselisihan, perubahan, silih gantinya malam dan siang. Seseorang yang bertafakur, memikirkan kejadian dan keagungan Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari disebut dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Aisyah sebut kepada seorang sahabat bila ditanya, satu yang pelik berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada satu hari disebut di sini, Nabi tidur bersama Aisyah sekejap, kemudian dia bangun, kemudian dia menangis. Kemudian disebut kepada Aisyah, Nabi sebut kepada Aisyah, biarkan aku untuk beribadat kepada Allah pada malam ini, kepada Tuhanku. Kemudian dia bangun, dia ambil wuduk, dia sembahyang, dia solat. Kemudian dia menangis lagi sampai membasahi ibanya. Kemudian dia menangis lagi sampai membasahi janggutnya. Kemudian dia terus menangis sampai tangisannya itu jatuh ke tanah, sehinggalah masuknya waktu subuh. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengerjakan ibadat pada malam. Kuatnya ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam berserta dengan tangisan kerana takut pada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu itu datanglah Bilal untuk mengazankan, untuk melakukan azan. Apabila dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menangis, kata Bilal, "Kenapa ya Rasulullah Tuhan menangis? Sedangkan Allah telah mengampunkan dosa Tuhan yang lepas dan yang akan datang." Maka kata dia, "Afala akunu abdan syakura." Dan semalam kata dia, telah turun kepada aku satu ayat, dan rugilah mereka yang membaca dan tidak berfikir tentang ayat itu. Itulah ayat, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab." Nabi dah baca ayat ini dan diturun kepada Nabi SAW ayat ini, sehingga Nabi SAW merasakan kegerunan,
rasa takut dan dekatnya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara cara disebut oleh para ahli ulama, kita berfikir tentang keagungan Allah. Tengok langit, tengok kejadian alam ini yang bukan dicipta oleh makhluk tetapi dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi ke tepi laut, petang-petang tengok laut, tengok langit yang luas. Ingat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam ialah memperbanyakkan zikrullah, berzikir pada Allah Subhanahu wa taala dan membaca Al-Quran. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut, ad-dunya mal'unah. Dunia ini, kalau nak terjemah mal'unah ni, terlaknat ataupun dijauhkan daripada kebaikan. Mal'unu ma fiha illa zikrullah. Dunia ni banyak perkara yang rugi kecuali zikrullah, orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma walahu, dan perkara yang dibuat oleh seseorang yang merupakan ketaatan kepada Allah. Wa aliman, dan orang yang alim, atau muta'alliman, dan juga orang ataupun orang yang belajar. Orang ni tak rugi. Yang 4 jenis ni tak rugi. Siapa dia? Yang banyak zikrullah, berzikir pada Allah. Yang seterusnya yang banyak melakukan ketaatan pada Allah, sentiasa taat kepada Allah. Kemudian orang yang berilmu dan juga yang belajar. Kalau kita tak termasuk dalam kategori 4 kategori ini, maka susahlah untuk mendapat kebaikan dan keberkatan dalam hidup. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara perkara yang juga boleh menguatkan iman kita ialah melakukan amal soleh. Melakukan amal soleh. Seseorang yang beriman, dia kena buat amal. Iman bukan sekadar pengakuan, mengaku beriman. Setengah orang berfahaman iman itu ada pada dalam diri ataupun dalam dada, ada pada hati. Tapi amalan ni tidak ada kaitan dengan iman, itu masing-masing nak buat tak buat, ya. Tetapi untuk meningkatkan keimanan seseorang, maka hendaklah seseorang memperbanyakkan amal soleh. Dan sebaliknya hendak menjauhkan amalan-amalan yang bercanggah ataupun amal-amal yang buruk, yang bercanggah dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman ni tuan-tuan, dia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dosa. Sebab itu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina, dia tak akan berzina sekiranya dia itu beriman. Mana orang beriman tak akan buat perbuatan itu, zina. Wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Orang beriman juga tidak akan mencuri. Apabila kita sebut tentang perbuatan zina dan mencuri ni, maka dia ada kaitan dengan hukum hudud. Nanti yang ramai ataupun ada orang mempertikaikan hukum hudud. Macam mana nak kat tangan? Ada dah pihak kata kalau kat tangan, pihak doktor tidak akan diberi kebenaran untuk merawat orang tangannya dikerat, dipotong. Tak ada buat lagi, banyak dah andaian. Banyak dah orang kata pandangan dan pendapat. Masalah hukum zina, awak baca hadis ni yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sejak sekian lama. Hukum zina tuan-tuan, tuan-tuan sedia maklum hukum zina ni haram. Dalam Islam, orang yang berzina hukum dia macam mana? Kalau dia belum berkahwin, kena sebat, bukan? 1 kali. Kalau sudah berkahwin, hukum dia kena rejam. Maka orang-orang yang tidak setuju dengan hukum ini, terutama khususnya hukum rejam. Tak, hukum rejam ni setengah orang yang berfahaman anti hadis, dia tak boleh terima hukum rejam. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hukum rejam tidak ada dalam Al-Quran. Dia tahu mari Quran ada sebut hukum rejam dalam Quran. Sebab kita ni nak menjalankan hukum hudud ni, ada hukum rejam dalam Quran. Mana ada sebut rejam? Ada sebut sebat.
Tak, sebab tu adalah rejam ada dalam Quran, tak ada hukum rejam dalam Quran. Tetapi ada dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuzuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi bawa pada kamu, Nabi ajar pada kamu, kamu terima. Apa Nabi suruh, apa Nabi larang, kamu kena tinggal. Jadi hukum rejam ini ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak orang hati hadis, dia tidak akan terima tuan-tuan hukum rejam sampai bila. Kalau tuan-tuan, mungkin tuan-tuan ada terbaca artikel yang ditulis oleh bekas Perdana Menteri Tun Mahathir. Bagi dia hukum rejam ni, dalam artikel dia, tulisan dia, tajuk artikel dia anti hadis. Tajuk tulisan dia tu anti hadis. Dalam itu dia ada tulis 24 item, 24 perkara yang bagi dia perkara yang dari agama ni yang nak bagi pandangan dia lah. Ekoran daripada cerita Kasih Ahmad dia telah memberi ucapan hari itu yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mempertikaikan banyak perkara lah ya. Jadi Tun telah buat satu artikel, ni bukan benda rahsia, setiap orang boleh buka tengok dalam blog dia, cekdek tu, dia ada tulis satu tajuk nama anti hadis. Dan itu ada 24 perkara tak silap, dan dia sebut antara yang berkaitan dengan hukum rejam. Dia kata ada tak hukum rejam? Salahkah kalau kita tidak merejam orang yang berzina? Dan jadi hukum rejam ni ada dalam hadis. Dalam Quran tak ada sebut hukum rejam. Jadi orang yang menerima Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum, hukum rejam ini adalah terpakai untuk mereka yang sudah berkahwin tetapi berzina, maka kena rejam. Tidak zalim hukum rejam ni. Sebab itulah pihak PBB memberi amaran kepada Kerajaan Brunei. Apabila Kerajaan Brunei nak buat hukum hudud, ada hukum yang dikatakan kejam dari sudut pelaksanaan dia. Kalau orang bukan Islam tengok rejam ni kejam, duk lontar dengan batu. Tengok orang potong tangan kerana mencuri, kejam. Kalau orang kecil manis, potong tangan, potong apa, tak halah. Nah, atas dasar faktor kesihatan. Tapi orang yang melakukan kesalahan zina seperti yang kita sebut tadi, dihukum sedemikian rupa kerana berdasarkan nas. Bukan tujuan nak semata-mata nak dera dia, tidak, tetapi nak mengkifaratkan dosa dia, dan pada masa yang sama untuk memberi pengajaran kepada mereka di luar sana yang gemar berzina. Kalau buat hukum zina, melaksanakan hukum hudud ini, insya-Allah gejala sosial di Malaysia akan berkurangan. Ini yang terbaca tulisan Ustaz Kazim. Ustaz Kazim dia dalam tulisan dia menyerulah supaya usaha untuk melaksanakan hukum hudud ini dalam tercapai. Dengan cara itu, gejala sosial, segala masalah dalam masyarakat dan negara boleh dikurangkan atau dibendung. Terbukti sejak sekian lama bila orang ataupun kerajaan menjalankan hukum Islam secara penuhnya, semua masalah akan boleh diselesaikan. Tapi bila manusia ni tidak menggunakan pakai hukum Allah Subhanahu Wa Taala, tak kiralah hukum apa sekalipun, bukan setakat hukum hudud, tetapi maka apa yang datang adalah, apa yang diterima adalah kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang beriman, amal soleh itu penting. Bila amal soleh itu penting untuk memperkuatkan iman, maka pada masa yang sama orang beriman ni kena menjauhkan diri daripada perbuatan dosa dan maksiat. Kata hari ini orang beriman ramai, tapi beriman yang serba boleh. Hak baik pun buat, hak tak baik pun buat juga. Dia sama-sama buat. Ini nak tunjuk bahawa dia ni boleh menyesuaikan diri dalam semua keadaan. Ini hak tak tahan. Sekali tengok dia pejabat, pakaian menutup aurat. Contoh, di luar pejabat tengok membuka aurat. Dalam majlis tertentu nampak lain lagi pakaian dia. Maka ini menunjukkan bahawa seseorang itu tidak memahami agama
dan dia tidak benar-benar menghayati amal salih, sehingga dia telah meletakkan dirinya dalam suatu keadaan yang sukar. Imannya macam mana orang kita ini yang melakukan banyak kesalahan, banyak dosa seperti ini? Kalau orang berzina, kata Nabi, dia tak akan melakukan zina kiranya dia beriman. Orang Islam tak akan mencuri. Patut orang dia curi tu masuk duk sama, duk rokok, duk ragut, seolah-olah pada masa dia melakukan perbuatan itu tercabut iman dia daripada diri dia. Yang seterusnya, tuan-tuan sekalian, yang ke-8, seseorang yang ingin menguatkan iman hendaklah sentiasa berada dalam suasana keimanan, suasana yang baik. Orang nak baik, dia kena duduk dekat masjid. Orang yang nak kebaikan, dia kena mendekatkan diri dengan perkara-perkara yang baik, teman-teman yang baik, tempat yang baik. Kalau orang tu nak cari benda tak baik, dia akan cari tempat-tempat yang jauh daripada perkara yang boleh mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pengaruh yang paling besar, tuan-tuan sekalian, ialah pengaruh kawan dan sahabat. Itulah amal rusing yang akhir-akhir ini kita melihat komunikasi antara manusia sudah begitu luas, menggunakan Facebook dan sebagainya dalam media sosial. Bagi kita yang dah lama yang tak mengikuti perkembangan media sosial, mungkin kita tidak tahu. Tapi anak-anak kita, remaja hari ini, hubungan mereka dengan rakan-rakan, dengan manusia lain menggunakan media sosial ini cukup bahaya. Kalau benda baik yang digunakan, yang di-post ataupun dihantar pada orang lain, maka itu satu kebaikan, satu dakwah. Tapi kalaulah dia sebarkan benda-benda yang berusaha fitnah, yang boleh merosakkan, maka sebaliknya menjadi suatu bala ke atas diri dia. Jadi tuan-tuan sekalian, di antara perkara yang seterusnya yang boleh menguatkan iman kita ialah selalu kita melakukan semakan terhadap diri kita, yang kita sebut sebagai muhasabatun nafs. Semakan kepada diri kita ni, kita semak sendiri diri kita, kealpaan, kesalahan, kecuaian kita. Biar ada suatu semakan yang benar-benar berkesan untuk diri kita, bagi tujuan memperelokkan diri kita. Kalau orang sakit, biasanya kita ada orang tak mengaku dia sakit. Tak sakit ustaz, kata tak pergi cek hospital. Pergi cek hospital darah, Masya Allah, kat 200. Gula Masya Allah naik 19-20. Tak. Tapi dia takut lagi buat semakan. Kita, sebahagian di kalangan kita, untuk buat semakan yang berkaitan dengan amal soleh ni, kadang-kadang orang tak nak. Nak semak apa-apanya, kita kan beri med dah, semaya dah, cukup dah tu kan. Tapi sebenarnya kita kena perlu ada suatu proses yang dipanggil muhasabah. Muhasabah, buat perkiraan kepada diri kita, di mana yang Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menyebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabah ni penting, tuan-tuan. Kalau dalam apa yang dibuat sekarang ni, sistem audit ya. Kalau tak ada audit, kita tak tahu apa kekurangan, apa yang perlu dibuat penambahbaikan, apa ketakakuran dan sebagainya. Maka perlu sekali dalam kita meletakkan ataupun usaha untuk mempertingkatkan iman kita, kena ada muhasabah. Kena audit iman kita tadi dengan sebaik-baiknya. Dan senara kita, amal-amal soleh kita orang lain buat belakang dah, kecuali pergi ke Mekah. Rukun yang tertinggal lagi adalah pergi ke Mekah. Rukun Islam yang masih belum tercapai. Maka kena ada usaha ke arah nak pergi ke Mekah tu bila? Bila nak menabung, bila nak menyimpan. Tak. Bagi yang belum pergi ke Mekah. Bagi yang tertinggal ataupun belum melakukan sesuatu amal, macam dia kata, lain buat belakang dah semaya ke apa, cuma dia sudut derma, dia kurang berderma contoh. Kena ada perancangan untuk meletakkan masa dan kadar tertentu untuk sumbangan dan derma sebagai contoh. Kita tuan sekalian, seseorang yang
selalu melakukan muhasabah tadi, dia akan terselamat daripada tipu daya syaitan. Disebut di kalangan orang terdahulu, ulama salaf dulu ada menyatakan bahawa demi Allah sesungguhnya aku tahu, kata dia, di mana silap, di mana dosaku. Ketika kita kata gapo tu, selipar kita tu, tali selipar putus. Apa tali selipar kita putus? Dan kenapa perjalanan kita, kenderaan kita tu jadi beranak? Mungkin di situ silap, ada silap kita, ada dosa yang kita lakukan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kalau pakai selipar putus, tali selipar tu biasa dah putus sampai masa. Naik kereta terbabah sehingga ada di kalangan keluarga kita meninggal. Biasa lah orang tu, jalan licin kau gapo kau dah tak nampak kau. Tapi kalau orang benar-benar beriman, dia akan fikir di mana silap dia, di mana salah dia. Kalau dia ada salah, dia minta istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada seorang ulama terdahulu menyebut, dia melihat kepada seorang perempuan di pasar. Dia pergi kedai, terlihatlah seorang perempuan di pasar. Maka kawan dia kata kepada dia, kamu tengok wanita atau perempuan tadi, dan kamu akan jumpa kesan dia lepas pada ini. Sayang dia orang ke dia. Tadi mu tengok mu kelih orang betina kan, orang puan tu. Dan kesannya kamu akan tengok nanti. Kesan daripada dosa tadi. Maka disebut, dikatakan bahawa dia melupa atau dia lupa Al-Quran. Orang tadi dikatakan melihat perempuan tadi di pasar atau di kedai selepas 40 tahun daripada peristiwa itu. Wallahu a'lam benar atau tidak cerita atau riwayat ini, tapi nak ayatnya kesan daripada perbuatan maksiat dan dosa ini kadang-kadang bukan sekarang, bukan lah ni, tetapi kemudian di penghujung usia, na'udzubillah, ataupun di satu masa ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana itu kena ada muhasabah, semakan yang berterusan. Dan cara paling baik ialah selalu beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Batulah cara paling minimum dan solat kita, semaya kita tu, dengan doa-doa kita minta ampun pada Allah. Lepas semaya tu paling tidak astagfirullahalazim, jangan lupa. Dan kita baca 3 kali, paling tidak, tuan-tuan sekalian. Supaya kita membersihkan diri kita daripada segala kesalahan dan dosa, dan supaya iman kita bertambah. Dan yang terakhirnya ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat ini suatu yang amat dituntut dan tidak perlu kepada masa tertentu untuk bertaubat. Segera bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita melakukan kesalahan ataupun kita tidak melakukan kesalahan. Mungkin kesalahan yang lampau yang telah berlaku sebelum ini. Dan sememangnya kita manusia ni banyak buat silap, banyak buat dosa, banyak buat kesalahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka caranya ialah dengan memperbanyakkan istighfar, mohon ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan sekalian, itulah antara perkara yang penting dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang meredai dan merestui kelemahan, baik kelemahan fizikal maupun kelemahan yang lain. Orang tak nak sesuatu yang lemah, orang nak kuat. Dan perkara yang paling penting untuk kita mencari kekuatan ialah pada iman kita. Sebab ujian, tuan-tuan, semakin hari dan isu-isu semasa yang berlaku sebenarnya menguji keimanan kita. Satu demi satu berlaku. Hari ini, tuan-tuan, sesuatu yang menakutkan menjadi satu benda yang fobia, menakutkan orang. Naik kapal terbang takut dah ni. Sama ada pecah tayar, kapal terbang pecah tayar, ataupun terbakar enjin, ataupun kapal terbang hilang, ataupun kapal terbang terhempas. Tak. Orang takut nak kapal terbang. Tuan-tuan, kalau dulu orang ingat nak kapal terbang suka. Dan ni nak kapal terbang ni pakai peluk sebelum melepas. Dalam negeri pun sama, tambah-tambah lagi luar negara. Orang takut. Naik kapal terbang, tuan-tuan, hari ni 10 minit pertama, 15 minit pertama kita naik, waktu jangan lupa berdoa. Sebab masa tu masa paling kritikal. Enjin nak terbakar pun masa tu. Baru ni Malindo terbakar enjin, 10 minit naik. Lepas tu waktu terbakar enjin pula hari ni di Australia, di Perth, naik 10 minit terbakar enjin.
Mujur kapal terbang ni enjin dia banyak. Kalau enjin kereta kita besar ya kan, motor kita. Dia buat ada enjin banyak, terbakar nampak tubik api pun insya-Allah selamat lagi. Jadi orang takut. Benda-benda lagu ni lah tuan-tuan. Orang biasa naik kapal terbang ni dia takut. Patut dulu kita susah nak tengok orang duk bala berlepas dia baca Yasin. Yasin ni baca kat orang dekat orang mati dah. Lah ni naik kapal terbang dia baca Yasin, baca Quran. Sebab belum tentu naik kapal terbang Firefly ko, Malindo ko, Mah ko. Apa berlaku di Australia ni bukan kapal terbang Mah, kapal terbang lain, bakar enjin. Mujur dah turun. Pasal kali cepat kemarin dah. Pesawat ringan. Untuk berlatih naik kapal terbang jatuh. Pelatih tu tak tahulah berat kalah cedera parah juga. Jadi kapal terbang dia naik dah jatuh. MS370. Di mana tuan-tuan? Kamu tahu jawapan dia di mana? Tapi kalau kamu jawab tuan-tuan akan ketawa pada kamu. Orang cari di tengah-tengah lautan Hindi tak jumpa. Orang cari di mana tak jumpa tak? Di pangkalan udara mereka tu. Jawapan paling mudah hamba nak sebut MS370 duduk dalam hati setiap kita. Duk ingat semua kata betul duduk mana Dah, duduk dalam hati kita, ingat semua penumpang-penumpang duduk mana mati ke hidup. Kata ada duduk di Kandahar apa di Afghanistan. Kata ada duduk situ, duduk sini. Sampai orang klik umrah pun nampak katanya penumpang duduk di Laut Andaman. Jadi banyak cerita tentang peristiwa MS370. Yang belum tahu noktah dia. Bagi hamba dalam cerita pesawat kapal terbang Thailand tu, nak tahu orang tu hidup ke mati. Kapal terbang tak salah, kotak hitam tak penting mana bagi hamba. Pentingnya orang hidup ke mati. Dah. Kapal terbang boleh beli, kotak hitam boleh beli. Dia sekarang kapal terbang belakang tu. Orang tak boleh beli. Duk mana ni nyawa 200 lebih penumpang? Dia tuan-tuan sekalian, nak sebut pada tuan-tuan bahawa kita kalau tidak ada kekuatan iman pada kita menghadapi dan bertemu dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, kalau kita beriman kita katakan la haula wala quwata illa billah, surah pada Allah. Ni kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nak tunjuk pada kita bahawa kita ni lemah. Nak cakap betul-betul pun tak jumpa. Dah, duduk mana? Duduk dari laut kau, duduk mana? Ataupun kena susuk ke jin ke? Ada orang kata kena susuk ke jin. Lama kalau dia susuk, boleh dah. Biasa kan orang kena susuk ke jin ataupun ke hatu ni tak lama. Seperti apa tu, bang kena susuk ke jin, tak tahulah. Jadi banyak pandangan dikemukakan oleh berbagai pihak dan kita menyerahkan perkara itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta semua yang penumpang itu masih selamat dan akan dijumpai mereka itu dalam masa terdekat. Di tuan-tuan segala itu kuliah pada malam ini, meminta maaf kalau ada salah dan silap. Tujuan besar hamba dan dalam kuliah ini untuk supaya kita sama-sama dapat memperkuatkan iman kita dalam keadaan fitnah yang melanda, dalam keadaan ujian yang melanda kita, sabar dan banyak beristighfar, banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada pihak masjid atas undangan ini. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.